Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pelajar sekalian. Dalam siri pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang vektor di atas satah kartesan. Okey, Meh, kita mulakan pelajaran kita, Meh. Okey, cikgu. Okey, kali ini, Meh, kita akan mempelajari tentang vektor di atas satah kartesan, Okey, bila sebut satah kartesan, Meh, nak mudah faham, satah kartesan itu ialah kertas graf. Macam itulah, nak mudah faham, Okey, cikgu. Bila sebut kertas graf, dia akan ada paksi X, ada paksi Y lah. Jadi di sini Amir tengok, bahagian yang pertama yang kita nak lihat ni ialah vektor unit I dan J. Jadi apa dia vektor unit I dan J tu, Meh? Amir tengok di sini. Vektor unit ialah vektor yang mempunyai magnitude satu unit. Sekarang, Meh, kita rujuk pada kertas graf ni. Amir tengok ni. Ini adalah satu vektor unit sebab magnitude dia satu unit. Dan vektor ini arah dia ke arah paksi X positif. Nampak tak? Okey, cikgu. Vektor unit ini, dikenali sebagai vektor I. Jadi maksudnya vektor I ialah vektor unit pada arah paksi X positif. Boleh? Okey, cikgu. Okey, seterusnya, Amir tengok vektor ini. Ini adalah vektor yang magnitudenya 2 unit. Okey, arahnya ke arah paksi X positif. Betul tak? Betul, cikgu. Jadi vektor ini ditulis sebagai vektor 2i lah. Okey, cikgu. Okey. Okey, seterusnya, vektor yang ni pula, tengok. Ini vektor unit juga, tapi arah dia ke arah paksi Y positif. Nampak? Okey, vektor ini juga vektor unit yang ditulis sebagai vektor J. Boleh tak? Okey, cikgu. Seterusnya, Amir tengok vektor ni. Ini vektor ini 3 magnitude dia. Nampak tak? Arah dia ke arah paksi Y positif. Amir rasa nak tulis apa ni? Kalau macam ni, cikgu, ini vektor 3J lah, cikgu. Yes, betul. Okey, sekarang Amir faham dah, apa yang dikatakan sebagai vektor unit I dan J ni? Faham, cikgu, faham. Okey, bagus, Okey, sebagai nota tambahan di sini, Amir tulislah di sini. Magnitude vektor I ialah 1 unit. Begitu juga untuk magnitude bagi vektor J juga 1 unit. Kerana apa? Kerana I dan J ini adalah vektor unit. Okey, seterusnya, kita lihat bahagian yang kedua, iaitu vektor kedudukan OA. Okey, di sini, kita ambil suatu koordinat, katakan titik A di sini. Koordinatnya ialah 3, 4. Okey, kemudian kita sambungkan O ke A. Dia akan menjadi suatu vektor lah. Arahnya ialah O ke A. Ini adalah vektor OA. Jadi sekarang ni, kita boleh binakan sebuah segitiga bersudut tegak seperti ini. Okey. Baik, di sini kita labelkan sebagai N kat sini, senang nak bincang. Okey, maka OA boleh ditulis sebagai ON tambah NA. Betul tak? Betul, cikgu, betul. Okey, cikgu nak tanya, apa dia vektor ON, Vektor ON 3I lah, cikgu. Yes, betul. Sebab di sini ada 3 unit kan. Maka arah dia ke arah paksi X positif, maka vektor ON ialah 3I. Okey, kalau macam tu, vektor NA ialah vektor 4J lah kan, kan? Betul, cikgu. Okey, jadi maknanya di sini, Amir tengok OA boleh ditulis sebagai ON tambah NA kan? Jadi ON ialah 3I dan NA ialah 4J. Okey, maka di sini dapatlah kita tulis vektor OA dalam sebutan IJ sebagai 3I tambah 4J. Okey, vektor OA ni boleh juga ditulis dalam bentuk matriks seperti ini. Nampak? Tahu kan matriks ni? Tahu, cikgu, tahu. Okey, kalau kita tulis suatu vektor itu dalam bentuk matriks ni, kita kata ni sebagai vektor lajur. Itu istilah dia. Jadi bila kita tulis suatu vektor itu dalam bentuk vektor lajur, maka kita tak perlu tulis I dan J di sini. Macam tu, cikgu, Jadi cukup kita tulis 3, 4 saja. Kita faham maksudnya ialah 3I tambah 4J. Macam mana, boleh? Okey, cikgu, Okey, jadi daripada sini, dapatlah kita buat satu kesimpulan secara am, iaitu jika A koordinatnya ialah XY, maka vektor OA boleh ditulis sebagai dalam bentuk vektor lajur XY yang membawa maksud XI tambah YJ dalam sebutan I dan J. Boleh, Okey, cikgu, Okey, kita lihat satu contoh di sini. Ambil tengok di sini. Jika diberikan koordinat P ialah 2, -5,
maka vektor OP akan sama dengan 2 negatif 5 dalam bentuk vektor lajur, dan dalam sebutan IJ kita akan tulis sebagai 2I tolak 5J. Boleh kan, Meh? Boleh cikgu. Okey, kita ambil satu contoh lagi. Jika Q koordinatnya lah 0, negatif 7, maka vektor OQ kita tulis sebagai 0, negatif 7 dalam bentuk vektor lajur. Maka dalam sebutan IJ, dia akan sama dengan negatif 7J lah. Mana Meh I dia? Ni kosong cikgu, kosong I kosong lah. Betul, bagus. Macam mana Meh? Boleh faham? Okey Meh, untuk slide yang seterusnya ni Meh, kita akan lihat apa yang dikatakan sebagai magnitude vektor OA ya. Okey, jadi nak dapatkan magnitude vektor OA ni macam mana Meh? Kita keluarkan Meh segitiga bersudut tegak ni. Okey, iaitu segitiga OAN kan. Baik, di sini kita tahu bahawa magnitude ON ialah 3, magnitude NA ialah 4. Okey. Vektor OA yang kita tahu tadilah iaitu 3I tambah 4J ataupun 3, 4 dalam bentuk vektor lajur. Okey, seterusnya kita lihat magnitude vektor OA. Okey, untuk menyatakan magnitude kita letakkan tanda modulus di sini ya. Okey, untuk menentukan magnitude vektor OA ni kita gunakan apa? Teorem Pythagoras nampak tak? Kita akan tulislah punca kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Teorem Pythagoras macam biasa tu. Okey, kita ringkaskan. Maka dapatlah 5 unit. Oleh itu magnitude OA ialah 5 unit. Boleh Meh? Okey cikgu, okey. Baik, daripada sini dapatlah kita buat satu kesimpulan secara am iaitu jika vektor OA ialah XI tambah YJ ataupun dalam bentuk vektor lajur XY, okey, maka magnitude vektor OA sama dengan punca kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jadi maknanya ini formula magnitude dah cikgu kan? Yelah. Okey cikgu, okey. Senang. Senang bagus kamu Okey untuk slide yang seterusnya ni kita akan lihat apa yang dikatakan sebagai vektor unit pada arah vektor OA okey. Kalau tadi vektor unit kan dia ada I ada J kan. Itu pada arah pasti X dan juga arah pasti Y. Tapi kalau pada arah vektor OA macam mana kita nak tentukan vektor unitnya? Itulah persoalan dia. Okey cikgu, okey. Baik, kita gunakan contoh yang ni tadi. Mari tengok apa yang dikatakan sebagai vektor unit pada arah OA. Ni. Vektor OA ni magnitude dia kan 5 yang kita dapat tadi. Okey, kita bahagi kepada 5 bahagian. Nampak tak? Bahagi kepada 5 bahagian dan kita ambil satu bahagian. Keluarkan. Nampak? Jadi vektor yang kita keluarkan satu bahagian ni inilah dia vektor unit pada arah vektor OA. Cikgu, kalau macam tu vektor ini magnitude dia akan 1 unit dah cikgu kan? Betul lah. Kalau sebut vektor unit, magnitude mesti 1 unit. Okey cikgu, okey. Okey jadi vektor unit ini ditulis sebagai apa tau? Ditulis sebagai vektor OA bertopi atas tu. Pelik cikgu ada topi-topi pula Itu cara tulis dia jadi di sini kalau Amir jumpa satu vektor kemudian ada topi di atasnya, itu maknanya vektor unit lah pada arah vektor tersebut. Baik, apa yang kita buat tadi tadi kita ambil vektor OA ni kan kita bahagikan dengan magnitude dia, betul tak? Betul juga, betul. Jadi kita ambil vektor OA bahagikan dengan magnitude vektor OA. Vektor OA tu apa dia? 3I tambah 4J. Bagi dengan magnitude dia. Jadi magnitude dia apa? 5. Macam itulah. Jadi kita ringkaskan kita asingkan I dengan C ni, maka dapatlah kita tulis seperti ni. Inilah dia vektor unit pada arah vektor OA. Boleh tak? Okey juga, okey. Saya faham. Jadi daripada sini dapatlah kita buat satu kesimpulan. Jadi kesimpulan secara amnya, jika vektor OA ialah XI tambah YJ, maka magnitudenya ialah ini formula magnitude yang tadilah. Kemudian vektor unit pada arah OA iaitu OA bertopi ditulis sebagai vektor XI tambah YJ bahagikan dengan magnitude dia.
iaitu punca kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, jadi inilah dia rumus untuk menentukan vektor unit pada arah vektor OA. Okey meh, itu tadi meh perbincangan kita berkenaan dengan vektor di atas satah kartesan. Okey meh, kita akan berhenti di sini dulu untuk siri video ini dan kita akan lihat contoh-contoh soalan berkenaan dengan vektor di atas satah kartesan ini dalam siri video yang seterusnya selepas ini. Okey meh? Okey cikgu, okey.